Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tamim taghsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang ni kita dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas tentang doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang amat masyhur, yang selalu kita baca lah, iaitu lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi lafaz tersebut ataupun tasbih tadi diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Anbiya, dan dinyatakan juga di dalam surah Saffat dan dalam surah Nun. Ini kisah, maksudnya kita akan bincangkan dulu tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai untuk keberkatan kepada diri kita lah. Masa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengutuskannya kepada ahli satu negeri yang bernama Ninawa. Yang dia tadi berada di Al-Mawsil, maksudnya berada di Iraq sekarang. Jadi Nabi Yunus menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka enggan beriman dan berterusan di dalam kekufuran mereka. Maka Nabi Yunus pun keluar meninggalkan kaumnya dalam keadaan tidak redha dengan keadaan mereka tersebut. Dan dia menjanjikan kepada kaum bahawa mereka akan ditimpa dengan azab setelah 3 hari. Jadi apabila mereka tadi berlalu sehari, 2 hari dan masuk kepada hari ketiga, dan apabila mereka tadi mengetahui dan meyakini bahawa sesungguhnya Nabi tidak berdusta, maka mereka tadi keluar, maksudnya pergi ke padang pasir membawa anak-anak mereka, binatang-binatang ternakan, dan mereka tadi memisahkan antara ibu dan anak-anak mereka supaya anak-anak tadi menangis. Dan mereka tadi menjauhkan antara binatang-binatang ternakan dengan anak-anak ternakan tersebut supaya semua tadi mengeluarkan bunyi. Jadi maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala moga-moga merahmati mereka. Dan dalam riwayat yang lain, mereka juga pergi kepada seorang syekh daripada ulama-ulama dari kalangan mereka. Mereka bertanya, sesungguhnya mereka telah melihat azab dekat untuk sampai kepada mereka. Maka syekh yang berkata kepada mereka, ataupun salah seorang daripada orang yang beriman ataupun orang yang mempunyai ilmu, dia berkata, hendaklah kamu semua membaca Ya Hayyu Hayyina la Hayya, Ya Hayyu Muhyiyal Mauta, Ya Hayyu la ilaha illa anta. Jadi apabila mereka tadi mengeluarkan semua binatang-binatang, mereka membaca ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada mereka azab yang hampir turun. Adapun Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, maksudnya dia dah meninggalkan kaumnya. Jadi dia pergi dan dia menunggang bersama-sama satu kumpulan manusia, maksudnya dia menaiki satu kapal. Dan apabila kapal tersebut sudah berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba kapal tadi, tiba-tiba laut tadi bergelora yang amat kuat. Dan mereka mengetahui bahawa mereka akan tenggelam. Jadi mereka pun membuat undian untuk mereka terpaksa meringankan bebanan yang ada di atas kapal tersebut. Dan setengah riwayat mengatakan salah seorang daripada mereka diilhamkan bahawa terdapat salah seorang yang melakukan kesilapan ataupun yang tidak dikendaki di dalam kapal tersebut. Dan apabila mereka membuat undian, maka keluar kepada Nabi Yunus. Dan mereka enggan untuk mencampakkannya ke dalam laut.
Tapi mereka ulang semua undian tersebut. Tetap undian dari kedua, ketiga dia akan keluar kepada Nabi Yunus juga. Jadi mereka enggan untuk membiarkan Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus sendiri, dia sendiri menanggalkan bajunya, maksud dia sendiri yang masuk terjun ke dalam laut tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan daripada laut hijau, diistilahkan dalam kitab ya, laut hijau yang dipanggil sebagai Teluk Arab pada hari ini lah. Dari satu ikan yang amat besar kan, yang membelah laut tersebut, sehingga datang dan dia tadi menelan Nabi Yunus apabila dia tadi melontarkan diri daripada kapal tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada ikan tadi agar dia tidak memakan sedikit pun daripada daging Nabi Yunus tersebut dan tidak menghancurkan tulangnya. Sesungguhnya Nabi Yunus, laisa laka rizqan, bukanlah rezeki bagi kamu. Wa innama batnuka yakunu lahu yakunu sejnan, tetapi perutmu, wahai ikan, ialah penjara kepadanya. Dan itu ialah arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ikan yang amat besar tadi. Dari salah seorang ulama yang bernama Auf Al-Arabi, dia berkata, apabila Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan tersebut, dia menyangkakan dia telah mati. Jadi dia menggerakkan kakinya, maka tiba-tiba dia tadi merasakan kaki dia masih lagi bergerak. Maka serta-merta dia sujud. Kemudian Nabi Yunus menyeru, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku menjadikan satu tempat sujud. Aku mengambil satu tempat sujud pada satu kawasan, satu tempat di dalam perut ikan di dasar laut, mattakhadhahu ahad, yang tidak pernah disujud oleh mana-mana manusia. Jadi Ibn Abbas berkata bahawa sesungguhnya ikan tadi tu, apabila dia telah menelan Nabi Yunus alaihissalam, maka dia bawa ke dasar. Dan ke dasar tadi ialah ke dasar bumi yang ketujuh. Maksudnya yang paling bawah sekali daripada lapisan bumi. Maka apabila Nabi Yunus berada di dasar ataupun di dasar bumi yang lapis ketujuh tadi, maka dia mendengar bumi bertasbih. Maka apabila dia mendengar bumi bertasbih, maka dia tadi terbangkit di dalam dirinya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melihat makhluk di lapis yang ketujuh di bawah bumi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maksudnya makhluk di bawah tadi mengingatkan kepadanya agar memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi Yunus sudah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apabila Nabi Yunus membaca doa tersebut di langit ataupun di bumi, lapis bumi yang ketujuh yang paling dasar, maka bacaan Nabi Yunus alaihissalam, maksudnya tasbih ataupun doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin itu, dia naik daripada dasar bumi, kan, dia naik melintas segala langit-langit sehingga sampai kepada arash. Maka malaikat berkata, wahai Allah, satu suara yang amat lemah, maksudnya dalam keadaannya lemah, tetapi suara ni kami kenal sebab mereka biasa mendengar tasbih Nabi Yunus alaihissalam min biladin gharibah, daripada satu kawasan yang amat pelik. Jadi Allah berkata kepada malaikat-malaikat, ama ta'rifuna zalik, kamu tak tahu ke suara siapa tadi? Mereka berkata, la ya Rabb, kami tidak mengetahui wahai Allah. Wa man hu, malaikat bertanya siapakah dia? Maka Allah berkata, abdi Yunus. Allah berkata, itulah suara hamba-Ku Nabi Yunus alaihissalam. Maka malaikat berkata, abduka Yunus allazi lam yazal yurfa'u lahu amalun mutaqabbalun wa da'watun mujabah. Mana malaikat berkata, wahai Allah, itukah hamba-Mu Yunus alaihissalam yang sentiasa diangkat daripada bumi amalan-amalannya yang diterima dan doa-doanya yang mustajab? Maka Allah berkata, ya, itu ialah hamba-Ku Yunus. Maka malaikat tolong bagi syafaat ni. Malaikat berkata, ya Rabb, awala tarham ma kana yasna'u fir rakha fatunjiyahu fil bala. Maksud malaikat di langit, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, mengapakah tidakkah kamu ingin merahmatinya kerana amalan-amalan yang dia buat semasa dia senang dahulu, maka kau menyelamatkan dia sekarang daripada bala yang sedang menimpanya.
Maka Allah Subhanahu berkata, bala, bahkan aku akan menerima amalan-amalan dia buat sebelum ini dan aku akan menyelamatkannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ikan tersebut mengeluarkannya ataupun mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan tersebut, dihantar kepada satu kawasan lapang, di satu kawasan padang pasir. Dari Imam Sa'id, daripada Abi Sa'id Abul Hasan Al-Basri, dia berkata, makatha fi batnil hud 40 yawman. Sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kekal berada di dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Diriwayatkan daripada Ibnu Jubair. Dari kita maklum, maksudnya sesungguhnya salah satu daripada dalam perjalanan hidup kita ni, maksudnya dia mesti ada satu waktu yang kita berhenti sekejap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ada masa untuk pergi sekolah, kan? Kita ada masa untuk bekerja, kita ada masa untuk berkeluarga. Tapi persoalannya, mengapakah kita tak ada satu masa yang kita berhenti, kan, semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dibuat oleh nabi-nabi dan rasul, kan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia berada di Gua Hira, kan, beberapa hari yang banyak. Dan Nabi Yunus alaihissalam, dia tadi duduk di dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Jadi daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, ma najjahu wallahi illa iqraruhu ala nafsihi bizulmi. Tidak menyelamatkan Nabi Yunus demi Allah, melainkan apabila dia mengaku bahawa dia tadi menzalimi dirinya sendiri. Jadi diriwayatkan apabila Nabi Yunus tadi keluar daripada perut ikan tadi, maksudnya segala keadaan zahir badannya tadi, maksudnya hilang. Maksudnya kuku-kukunya hilang, segala rambut hilang, segala bulu roma hilang, dan dia berada dalam keadaan yang amat lemah. Maksudnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kepadanya pokok, dan dia tadi duduk di bawah bayang pokok tersebut, dan dia makan daripada apa yang keluar daripada pokok tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Yunus. Dan apabila dia dah sehat semula, dia dah segar semula, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya dan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli Ninawa tersebut beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam, yang bilangan mereka pada ketika itu ialah 100,000 ataupun lebih sedikit. Fa'amanu, mereka beriman. Famatta'nahum ila hin, dan Allah kurniakan kepada mereka nikmat sehinggalah kepada satu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maksudnya kita maklum, setengah riwayat mengatakan pokok yang keluar tadi Allah tumbuhkan ialah pokok labu. Dari itu kisah lah, maksudnya bagaimana lafaz tadi mula disebutkan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi beberapa persoalan lah ulama timbulkan. Maksudnya bagaimanakah, apakah punca yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menyebabkan dia tadi berada di laut, berada di dasar bumi, kan. Dari setengah ulama mengatakan sebab yang dia tadi mengaku bahawa dia tadi kuntu minaz zalimin. Maksud Nabi Yunus, dia mengatakan dirinya ialah dari kalangan orang yang menzalimi dirinya sendiri kerana al-khuruj min ghairi iznin. Maksudnya dia tadi keluar meninggalkan kaumnya kerana belum mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita maklum, maksudnya nabi-nabi dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak melakukan sesuatu perkara melainkan dengan izin daripada Allah. Sebagaimana kita baca dalam ayat Kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada orang yang boleh memberi bantuan, ataupun tak ada orang yang boleh menolong, ataupun tak ada orang yang boleh mengajar, membimbing, illa biiznih, melainkan dengan izin. Jadi semua aktiviti nabi-nabi dan rasul, kan, manusia-manusia, orang-orang salih, dia dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu ketika, kan, Nabi Yunus melakukan satu tindakan sebelum izin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya. Jadi dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi li 'abdin an yaqul, kan, tidak sepatutnya salah seorang daripada manusia berkata, ana khairun min Yunus bin Matta,
Maksud jangan sekali-kali kan subhanallah subhanahu wa ta'ala fi zulumat. Maksud setengah orang apabila dia mendengar kisah Nabi Yunus ini kata, oh Nabi Yunus berada di dasar. Maksudnya di bumi yang ketujuh yang paling dalam sekali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sekali-kali apabila kita mendengar kisah Nabi Yunus ni, jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada Yunus, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ulama menyatakan macam mana kita nak faham Nabi melarang tadi tu. Maksud Nabi melarang kita tadi membeza-bezakan daripada segi kenabian. Maksud kita mengatakan, oh kenabian Nabi Muhammad SAW sah. Kenabian Nabi Yunus tidak sah kerana dia tadi diseksa ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ulama kata, yang Nabi kata jangan kamu beza-bezakan ataupun jangan kamu berkata aku lebih baik daripada Nabi Yunus daripada sudut kenabian. Maksudnya jangan kamu bezakan kenabianku dengan kenabian Nabi Yunus, kerana kenabian ialah benda yang satu, ilham daripada Allah, dan kerasulan juga ialah benda yang sama, utusan kepada manusia. Tapi perkara tersebut tidak menafikan setiap rasul-rasul tadi mempunyai darjat yang berbeza di sisi Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka ialah rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan mereka sebahagian daripada yang lain. Jadi dari segi darjat setiap nabi-nabi dan rasul di sisi Allah itu telah maklum. Kita ada ulul azmi, kan, kita ada penghulu segala nabi, dan kita ada nabi-nabi yang 25 dan selepas tu. Tapi yang Nabi kata jangan kamu bezakan ialah daripada sudut aslun nubuwah, daripada sudut asal kenabian. Kerana daripada sudut kenabian, kesemua mereka ialah nabi-nabi dan rasul, dan kita punya akidah la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membezakan antara mana-mana daripada rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai panduan kita ada satu kisah yang Imam Haramain ialah imam yang agung. Kan satu ketika dia datang makan dalam satu jemputan. Tiba-tiba ada orang tadi ingin bertanya kepada dia. Maksudnya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tadi tidak mempunyai tempat ataupun tidak mempunyai arah? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada dirinya sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas arash ataupun istawa di atas arash. Jadi Imam Haramain dia menjawab, dia kata dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai tempat dan tidak berada di atas langit ialah apabila Nabi Yunus alaihi salatu wassalam membaca la ilaha illa anta. Kerana kita kena maklum la ilaha, jadi Imam Haramain berkata la ilaha illa anta, dia merujuk kepada ucapan secara berhadapan. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, anta ialah kata ganti diri orang kedua. Maksudnya orang yang berada di hadapan kita ni, kita akan kata kepadanya anta. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW apabila dia berada di langit, dia bercakap dengan Allah Ta'ala dengan menggunakan lafaz anta. Dan Nabi Yunus AS semasa dia berada di langit yang ketujuh yang paling dalam sekali, dia tetap membaca la ilaha illa anta. Maka Imam Haramain berkata itulah tanda yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Kerana yang berada di paling atas langit, yang berada di paling dasar bumi, kedua-dua bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang sama, dengan menggunakan kata ganti diri yang sama, iaitu la ilaha illa anta. Maksudnya Allah, penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun diistilahkan sebagai tajalli zat, tiada beza di mana saja, di langit, di bumi, di mana-mana, itu ialah penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita maklum daripada kisah tersebut bahawa Nabi Muhammad memberitahu kepada kita tiada beza aku bercakap dengan Allah, aku menghadap Allah Taala di atas langit, dan Nabi Yunus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dasar bumi, tak ada beza kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai tempat. Jadi setelah kita mengetahui asal usul kan kisah tersebut, maka sekarang ni kita rujuk kepada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi diriwayatkan daripada, maksudnya ni zaman ni, hadis ni yang kita akan baca ni, hadis ni berlaku di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dan setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, maka zaman tu yang menjadi Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia berjalan, dan dia tadi berjalan, dia melihat Sayyidina Osman berada di dalam masjid.
Jadi apabila dia jalan berdekatan dengan Sayyidina Osman, dia bagi salam. Assalamualaikum ya Osman. Maksudnya dia bagi salam kepada Osman dan dia tengok Sayyidina Osman tadi pandang kepada dia. Tapi Sayyidina Osman tak jawab. Lepas tu dia bagi salam lagi. Jadi dia tengok Sayyidina Osman tadi pandang. Tapi Sayyidina Osman tak jawab. Dan apabila Sa'ad bin Abi Waqqas, dia melihat keadaan yang pelik pada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, maka dia tadi pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ialah khalifah. Dia tanya, wahai Sayyidina Umar, adakah berlaku musibah di dalam agama Islam sekarang? Adakah umat Islam ditimpa musibah? Lepas tu Sayyidina Umar tanya, apakah masalahnya? Kenapa kamu bertanya soalan demikian? Maka Sayyidina Sa'ad bin Waqqas dia kata, aku berjalan bersebelahan dengan Sayyidina Osman. Padahal dia tadi berada di dalam masjid, aku memberi salam kepadanya. Dan aku tengok Sayyidina Osman tadi pandang kepadaku, tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia memanggil Sayyidina Osman masuk, menghadap kepadanya. Kemudian dia bertanya, apakah yang menghalang kamu menjawab salam ni, sahabat kamu ni, bukan menjawab salam saudara kamu ni? Maka Sayyidina Osman kata, aku tak ada buat apa-apa salah pun, kerana aku tak perasan pun, aku tak tahu bila masa jumpa dia ni. Dan dia setelah bersumpah apa segala semua dah selesai, maka ditanya, apa masalah yang berlaku pada Sayyidina Osman ni? Maka Sayyidina Osman dia berkata, aku ni ada satu masalah dalam diri aku, dia kata. Dia kata, setiap kali aku teringat masalah tersebut, aku akan jadi hilang segala pemikiran, aku tak nampak pun apa yang berada kat depan aku, dan segala, dan hati pun, dia kata, mata dan hatiku, dia kata, menjadi gelap, dia kata, sebab aku tengah memikirkan satu perkara. Jadi apakah perkara tersebut yang merunsingkan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu? Perkara tersebut ialah perkara yang berlaku di zaman Nabi. Maksudnya peristiwa itu disimpan oleh Sayyidina Osman di dalam dirinya hampir 3 tahun. Dan setelah kewafatan Nabi Muhammad, kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa ini ialah satu ketika Nabi Muhammad SAW, dia keluar kepada sahabat-sahabatnya. Dan Nabi nak mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya satu doa. Kan, satu doa yang amat mustajab. Tapi belum sempat Nabi nak ajar, tiba-tiba ada satu orang daripada kaum pendalaman, kan, maksudnya ada Arab Badawi tadi datang, dia tanya soalan, jadi Nabi pun sibuk menjawab soalan Arab Badawi tersebut, dan Nabi SAW terlupa nak menceritakan doa yang Nabi nak sebut semasa Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat tadi. Jadi apabila Nabi dah tutup majlis tadi, dan Nabi pun balik. Maksudnya cerita 3 tahun lepas ni, sebelum kisah ni. Dan apabila Nabi balik berjalan pulang ke rumah, maka Sa'ad bin Waqqas kata, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku ikut. So aku dengar Nabi nak bagi tahu satu doa kepada kita. Jadi aku ikut Nabi berjalan sampailah Nabi tadi hampir-hampir nak masuk rumah, maka aku pun ikut kat belakang, tapi Nabi tak perasan. Jadi dia pun pijakkan kakinya, maksudnya dia hentakkan kakinya ke bumi. Jadi Nabi pun sedar ada salah seorang di belakang ni. Maka Nabi pun memandang kepadaku. Maka Nabi bertanya, siapakah kamu? Maksudnya kisah ni berlaku ni pada waktu malam. Maksud dalam malam yang gelap, Nabi tak nampak siapa yang datang tadi. Jadi Nabi tanya, siapa ni? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, aku ialah Abu Ishaq. Maka Nabi bertanya, ada apa yang kamu datang ni? Kan, maksudnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, kamu ingin menyatakan di awal kuliah tadi ataupun di awal tazkirah tadi, kamu ingin mengajarkan kepada kami satu doa. Kemudian datang satu orang manusia, kan, pendalaman, mengganggu dan menyebabkan kamu terlupa. Maka Nabi SAW berkata, ya betul-betul. Aku ingin menyampaikan kepada kamu semua, da'watu Zinnun, doa Nabi Yunus alaihissalam tak kala dia berada di dalam perut ikan. Ikan paus yang amat besar tadi. Apakah doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَدْ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. Sesungguhnya tiada mana-mana orang Islam berdoa, memohon dengan lafaz tersebut pada apa saja urusan yang dimohon daripada Allah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan kepadanya. Jadi apabila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memaklumkan kepada Sayyidina Osman, barulah rega Sayyidina Osman. Perkara yang ditunggu 3 tahun daripada Nabi SAW, akhir sekali sampai juga kepadanya. Jadi begitulah sahabat radhiyallahu anhu, mereka amat mengingati dan mereka amat mengambil berat segala wasiat dan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man da'a bi du'a Yunus ustujib lahu. Siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, nescaya Allah Taala akan memperkenankan kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Ismullahillazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi
a'ta da'watu Yunus bin Matta. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang berdoa dengannya, Allah Taala akan memperkenankan, dan apabila seseorang memohon, Allah Taala akan memberikan. Ialah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam. Kemudian Sa'ad bin Waqqas bertanya, wahai Rasulullah, doa ni khusus kepada Nabi Yunus sahaja ke, ataupun bagi ke semua umat Islam? Maka Nabi SAW berkata, dia ialah kepada Nabi Yunus khusus di zamannya, dan kepada orang beriman seluruhnya di zaman kita ni. Tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata, maksudnya apa kalau kita berdoa dengan lafaz itu, tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami memperkenankan doa Nabi Yunus tersebut dan kami menyelamatkan dia daripada kegelisahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami akan menyelamatkan semua orang-orang yang beriman. Dan itu hadis, maksudnya daripada Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi pada keseluruhan hadis ini kita dapat dua perkara. Pertamanya, lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ini dibaca untuk menunaikan sesuatu hajat. Maksudnya dibaca apabila kita ada sesuatu hajat, kita ada sesuatu permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mulalah baca La ilaha illa anta tu terlebih dahulu, kemudian baru kita berdoa. Maksudnya setelah kita mulakan dengan bermulakan dengan Alhamdulillah, kita mulakan dengan bersalawat kepada Nabi SAW, kita bacalah La ilaha illa anta dulu, kemudian baru kita berdoa. Itu untuk menunaikan hajat. Dan yang kedua, Nabi kata dibaca, dan sebagaimana dinyatakan dalam Quran, dia akan menghilangkan al-gham. Al-gham ni ialah kegelisahan, kemurungan, maksudnya tekanan perasaan, stres. Dan yang ini amat dirisaukan ialah sakit mental, kan? Maksudnya penyakit, gangguan, tekanan yang berlaku sehingga berlaku kepada kanak-kanak. Jadi cara nak menyelamatkan manusia daripada keadaan tersebut ialah dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi persoalan itu dua fadilat apabila kita membaca doa Nabi Yunus tersebut. Dan sekarang yang ketiga, kita nak bincangkan cara. Maksudnya cara nak membaca tadi. Maksudnya kita nak baca berapa kali, ataupun nak dibaca dalam keadaan yang macam mana. Jadi daripada sudut berapa kali tadi tu, Nabi SAW bersabda. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, hal adullukum ala ismillahil a'zam. Tidakkah kamu ingin aku memberitahu kepada kamu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, iaitu doa Yunus, doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi kata, fa ayyuma muslimin da'a rabbahu bih fi maradihi 40 marrah. Mana-mana orang Islam yang membaca, memohon Allah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tersebut pada ketika dia sakit, 40 marratan, sebanyak 40 kali. Famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahid. Maka dia mati pada ketika sakit tersebut, maka dia akan diberikan dengan pahala orang yang mati syahid. Wa in bara'a maghfuran lah. Sekian dia sembuh daripada penyakit tersebut, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu faedah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksudnya kita dah maklum ada setengah kematian yang dihukumkan sebagai mati syahid. Tapi ada orang yang sakit, yang bukan sakit pada ketika wabak, ataupun sakit yang memang dah lama sebelum ni. Dan apabila dia nak meninggal dunia, dia bacalah kan La ilaha illa anta, moga-moga Allah Ta'ala memberikannya kesembuhan. Dan tapi sekiranya memang ditakdirkan itu ialah kematiannya, maka dia tadi akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita ialah membacanya sebanyak 40 kali. Jadi kita boleh amalkanlah membaca 40 kali tadi, sama ada di waktu siang kan, ataupun di waktu malam kan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada kita semua. Dan satu lagi yang dinyatakan dalam Quran, fanada fi dhulumat. Maksudnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, semasa dia membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tadi, dia berada di dalam keadaan yang amat gelap. Maksudnya diisyaratkan daripada lafaz ayat Quran tadi. Maksudnya salah satu keadaan yang paling khusyuk untuk kita tadi berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala ialah apabila kita berada di dalam keadaan yang amat gelap. Dan keadaan yang amat gelap ni kita hanya dapati kebiasaannya pada waktu malam. Kan maksudnya pukul 1, 2, 3 ataupun malam tadi tu, maksudnya kita tutup semua lampu, kita duduklah di atas sejadah. Kemudian kita bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kalau orang tadi sememangnya dia tadi duduk
di dalam kawasan seperti zaman Nabi Muhammad duduk dalam Gua Hira ataupun seumpamanya, kan mungkin ada satu-satu kawasan yang dia akan berpanjangan gelap. Dan itu lebih lagi memudahkan untuk kita menghidupkan batin. Maksudnya kegelapan tadi bertujuan, pertama sekali nak jaga gelap tu kita tutup mata dulu. Kan salah satu cara untuk menggelapkan keadaan sekeliling ialah kita pejam mata. Kemudian kita tutup lampu semua, jangan bagi ada cahaya masuk ke dalam diri kita. Moga-moga kita dapat menghadirkan batin kita apabila gelap tadi tu ada bersama-sama kita. Jadi itu yang dibagi tahu kan, maksudnya salah satu hikmat. Fanada fi zulumat. Kan maksudnya Nabi Yunus dia membaca la ilaha illa anta tadi dalam 3 kegelapan. Kan kegelapan perut ikan, kan, kegelapan laut dan kegelapan malam. Maksudnya kegelapan adalah satu faedah kepada diri kita. Kan kalau sekiranya gelap malam tadi tak ada faedah, Allah Taala tak buat gelap. Allah Taala akan buat terang kan, siang dan malam terang. Jadi kegelapan tadi dia bersesuaian dengan batin manusia tadi. Sebab batin manusia ni dia ghaib kan, batin manusia ni dia tersembunyi. Jadi dia tadi akan hidup, dia akan dibangkitkan, akan diaktifkan di dalam waktu yang gelap. Jadi apabila kita duduk dalam gelap, kita bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi itu beberapa faedah yang dapat kita bincangkan tentang doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, dan moga-moga Allah Ta'ala membangkitkan dalam diri kita semangat kan, untuk mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Qurannya kan, melalui perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh baca 40 kali pun, bacalah lepas semayang 3 kali kan, ataupun bacalah sekali pun tak apa. Yang pentingnya wirid-wirid tadi kita baca kan, walaupun sekali seminggu kan, sekali sebulan, sekali seumur hidup pun tak apa kan. Moga-moga kita dapat keberkatan lafaz yang diucapkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab kita maklum tadi apabila Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta di dasar laut kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan laut. Maksudnya kita baca dalam surah Tur kan, salah satu sumpahan yang Allah sumpah dalam surah Tur tadi, wa tur kan, sampai Allah kata wal bahril masjur kan, laut yang Allah Subhanahu Wa Taala akan nyalakan pada hari kiamat. Jadi laut tadi, kenapa Allah Taala bersumpah dengan laut? Kerana laut pernah diduduki oleh Nabi Yunus alaihi wasallam, dan Nabi Yunus beribadat di dalam laut tersebut, beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia selama 40 hari. Jadi moga-moga apabila kita duduk dalam keadaan sekatan pergerakan apa sunyi, moga-moga kita dapat mengamalkan tasbih yang diamalkan oleh Nabi Yunus AS. Moga-moga dengan keberkatan doa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala daripada umat Islam, daripada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, dan moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita dan memberi kekuatan untuk kita mengamalkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.